Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama bagi kita menjalankan satu sesi majlis pengajian dalam talian. Dan kita pada pagi ini, hadirin dan hadirat, akan membicarakan tajuk berkenaan dengan bab taubat daripada kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita tahu bahawasanya kitab Riyadhus Salihin ini, atau nama penuhnya Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan hadis-hadis tersebut di dalam cabang-cabangnya, iaitu di dalam cabang-cabang bab-bab yang tertentu. Dan antara bab tersebut adalah bab taubat. Jadi kita pada pagi ini nak membicarakan berkenaan dengan babut taubah min kitabi Riyadhis Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Bab taubat daripada kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita akan terus pergi kepada perbahasan kitab, hadirin dan hadirat. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Al-Imam Nawawi memberitahu bahawasanya para ulama telah berkata, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa yang telah kita lakukan. Maknanya pada permulaan bab ini Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang hukum taubat. Apakah maksud taubat pada asasnya, hadirin dan hadirat? Kita kata taubat ini secara umumnya membawa erti makna ar-ruju' wal inabatu ilallah. Kembalinya seseorang hamba itu kepada Allah setelah maksiat yang dilakukan. Dalam erti kata, maksiat yang kita buat sebenarnya menjarakkan kita daripada Allah. Maksiat yang kita lakukan, wal'iyadzu billah, menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi bagaimana cara kita nak dekat kembali kepada Allah setelah kita menjauh? Jawapannya dengan apa? Jawapannya dengan taubat. Jadi itulah sebenarnya dituntut kepada kita ini untuk bertaubat bagi setiap dosa yang telah kita lakukan. Dan manusia ini, kita ini sebagai seorang anak Adam, memang disebut di dalam hadis bahawasanya kullu bani Adam khata' wa khairul
khatta'ina at-tawwabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Dan sebaik-baik pendosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan bahawasanya pendosa ini pun ada tahapan dia. Ada pendosa yang baik, ada pendosa yang buruk. Siapa pendosa yang baik? Jawapannya, pendosa yang baik adalah pendosa yang bertaubat. Khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah at-tawwabun, golongan yang bertaubat kepada Allah, iaitu dia kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah setelah dia bermaksiat, dalam arti kata menjauh daripada Tuhan. Dan pendosa yang kedua adalah seburuk-buruk pendosa, dalam arti kata dia tenggelam dengan maksiat tanpa dia kembali kepada Tuhan. Maknanya berterusan dia dalam maksiat sehinggalah dia mencecah kematian, wal'iyazubillah. Jadi oleh kerana itu kita dah jelas tentang definisi taubat. Dan apa hukum taubat? Kata Al-Imam Nawawi, hukum taubat adalah wajib. Hukum taubat adalah wajib daripada setiap dosa yang telah kita lakukan. Macam mana kita nak tahu hukum bertaubat ini adalah wajib? Kerana Al-Quran mensyariatkan kepada kita, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang sebenar. At-taubatun nasuh, kata Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, wahai golongan mukmin, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubat yang tulus, dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang benar. Itulah dianya at-taubatun nasuh, taubat yang tulus. Jadi kita katakan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kalimah tubu adalah fi'lul amar. Kalimah tubu ilallah, tubu di situ adalah kata perintah. Dan siapa sahaja yang mempelajari ilmu usul fiqh, maka dia akan mengetahui bahawasanya al-amru yufidul wujub. Kata perintah membawa hukum wajib pada asalnya, selama mana tidak ada dalil yang mengalihkan daripada hukum wajib kepada hukum sunat. Jadi sebab itu kata Al-Imam Nawawi, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib bagi setiap dosa. Apabila Al-Imam Nawawi menukilkan kenyataan min kulli dhanbin, daripada setiap dosa, maka ini memberikan gambaran kepada kita, hadirin dan hadirat, baik dosa besar, baik dosa kecil, kita kena taubat kepada Allah. Baik dosa besar, baik dosa kecil, kita kena taubat kepada Allah. Tetapi perlu kita jelas bahawasanya dosa kecil yang dilakukan, ia boleh terhapus dengan amalan soleh kita. Dosa kecil yang kita buat, ia boleh dipadamkan dengan melakukan kebajikan. Ini berdalilkan firman Allah dalam surah Hud ayat yang ke-114. Apa kata Allah? Allah kata, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memadamkan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Jadi pahala ni melawan dan memadam dosa. Dosa-dosa yang kita buat dipadamkan dengan amal kebajikan kita. Sebab itu kita katakan amalan soleh menghapuskan dosa. Tetapi dosa kategori apa yang dihapuskan? Kita kata yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dan banyak riwayat lain yang Nabi SAW menyebutkan seperti itu juga.
Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kaba'ir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu, kata Nabi. Salat Jumaat minggu ini dengan salat Jumaat minggu depan. Puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun depan. Dalam tempoh kesemuanya itu, adanya mukaffirat, adanya penghapusan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nampak pada hujungnya Nabi kata apa? Majtunibatul kabair. Selama mana seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Menunjukkan antara salat subuh sehingga salat zuhur nanti, antara salat zuhur sehingga asar, antara salat asar hingga maghrib, antara maghrib hingga isyak, dalam tempoh antara keduanya itu terdapatnya mukaffirat, iaitu mukaffiratuz zunub, penghapusan dosa. Antara salat Jumaat minggu ni dengan salat Jumaat minggu depan, tempoh keduanya terdapat penghapusan dosa. Antara puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun depan, antara tempoh keduanya itu terdapat penghapusan dosa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah majtunibatul kabair, selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ini isyarat bahawasanya yang terhapus dalam tempoh kesemuanya itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Dan sebahagian riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan amalan tertentu, seperti kalau kita melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk mendirikan salat, satu langkah kaki adalah Allah angkat darjat, satu lagi langkah adalah Allah hapuskan dosa. Itu merujuk kepada dosa-dosa kecil. Begitu juga dalam hadis yang spesifik menceritakan fadilat puasa Arafah, fadilat puasa Ashura, daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, as-siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi itu fadilat puasa Ashura. Fadilat puasa Arafah, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar Allah akan menghapuskan dosa dengannya, dosa setahun dan yang dahulu dan setahun yang akan datang. Jadi kita tahu dosa-dosa yang terhapus dengan puasa Arafah, dengan puasa Ashura, dengan perbuatan melangkahkan kaki ke masjid, dengan mendirikan salat fardu, dengan mendirikan salat Jumaat, dengan mendirikan puasa Ramadan, semua ini merujuk kepada dosa apa? Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ia tidak akan terhapus melainkan dengan at-taubatun nasuh. Dengan apa? Dengan taubat yang orang kita sebut sebagai taubat nasuha. Dalam bahasa Arab, ia merujuk kepada at-taubatun nasuh, taubat yang tulus. Taubat at-taubatus sadiqah, taubat yang jujur. At-taubatun nasuh, taubat yang tulus kepada Allah. Sebab itu kita katakan, hadirin dan hadirat para penonton yang saya hormati sekalian, kenapa saya terjemah at-taubatun nasuh sebagai taubat yang tulus? Kerana kita biasa dengar tentang sebuah hadis dalam kitab Hadis 40, juga ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Di dalam kitab tersebut ada hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah suatu nasihat. Tetapi terjemahan nasihat di situ tak boleh nak diterjemah nasihat dalam arti kata kita menegur
Kerana kalau kita faham agama nasihat, lalu para sahabat berkata, qila liman ya Rasulullah, kepada siapa nasihat ditujukan? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulih, kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul. Jadi orang mungkin akan tertanya, macam mana cara kita nak nasihat kepada Allah? Macam mana cara kita nak nasihat kepada Quran? Macam mana cara kita nak nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi nasihat di situ sebenarnya merujuk kepada agama ini adalah suatu kejujuran, suatu ketulusan. Itu sebenarnya yang lebih tepat. Jadi bila kita kata at-taubatun nasuh, taubat nasuha ini merujuk kepada taubat yang jujur. Jadi bila kita kata agama ini adalah suatu kejujuran, jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah, jujur kepada Al-Quran, jujur kepada Rasulullah. Jadi jujur kepada Allah ni dalam erti kata taat pada dia, patuh kepada perintah dia. Jujur kepada kitab maksudnya sama, maknanya memahami Al-Quran, mengamalkan intipati kandungan Quran. Apa yang Quran arahkan kita lakukan, dan apa yang Quran larang kita tinggalkan. Begitulah jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita katakan terjemahan at-taubatun nasuh adalah taubat yang jujur, taubat yang tulus kepada Allah. Min kulli dhanbin, daripada setiap dosa kita, saghiratan kanat au kabirah, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Maknanya kalau dosa kecil, kita kembali kepada Allah dengan beramal saleh dan ataupun dengan istighfar, dan kalau dosa besar, kita kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar. Macam mana kita boleh katakan tentang pembahagian dosa kepada kecil dan besar ini, hadirin dan hadirat? Sebahagian ulama dia kata apa? Apabila kamu ini bermaksiat kepada Allah, jangan kamu tengok yang kamu maksiat itu dosa kecil ke dosa besar. Jangan kamu lihat begitu. Ini kata para ulama. Akan tetapi kamu lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Maknanya kalau kita ni melakukan maksiat, jangan kita fikir dosa yang kita buat ni dosa kecil ke dosa besar. Tetapi kamu lihat dan kamu fikirlah kepada siapa kamu bermaksiat. Walaupun dosa kita itu disifatkan oleh para ulama sebagai dosa kecil, tetapi ketahuilah kita sedang bermaksiat kepada Allah yang Maha Besar. Jadi bila kita bermaksiat kepada Allah yang Maha Besar ni, kita kena tahu dalam masa yang sama, walaupun Allah bersifat dengan Ghafurur Rahim, tetapi kita kena tahu yang Allah ini Syadidul Iqab. Ini juga sifat-sifat Allah. Jangan kita, kadang-kadang sebahagian kita rasa aman daripada maksiat. Dia rasa selamat. Bila dia buat maksiat, dia tak ada rasa berdosa, tak ada rasa takut kepada azab Allah, tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah tu Syadidul Azab, Syadidul Iqab. Maha keras seksaan Allah, maha berat azab Allah. Jadi kita kena takut kepada Allah. Tapi bukan dalam masa yang sama kita jadi putus asa, seolah kita tak ada harapan. Bukan. Allah tu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi dalam masa yang sama Allah juga Syadidul Azab, Syadidul Iqab. Jadi sebab itu kita ini, satu, bila kita nak buat maksiat, kita takut kepada azab Allah. Tapi kalau selepas kita melakukan maksiat, kita menyesal, kita kembali kepada Allah, kerana kita tahu Allah ni Ghafurur Rahim. Sebab itu kata Sayyiduna Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam Musnad atau Sunan Ad-Darimi, kata Ali bin Abi Talib, al-faqihu haqqul faqih man lam yuqannitun nasa min rahmatillah wa lam yu'amminuhum min azabillah. Yang membawa maksud sebenar-benar faqih, iaitu ulama yang sebenar. Faqih ni ulama yang memahami agama dengan baik, dengan memahami agama dengan kefahaman yang mendalam.
Jadi al-faqihu haqqul faqih, kata Sayyiduna Ali, sebenar-benar faqih adalah man lam yuqannitun nasa min rahmatillah, mereka yang tidak menyebabkan orang ramai berputus asa daripada rahmat Allah. Ulama ni dia kena bagi orang ramai, bagi masyarakat, bagi orang awam ini, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah maha luas pengampunannya, Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, pintu Allah sentiasa terbuka, kembali kepada Allah. Inilah sebenar-benar ulama. Lam yuqannitun nas min rahmatillah, tidak menyebabkan orang ramai berputus asa daripada rahmat Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama, kata Sayyiduna Ali, walam yu'amminuhum min azabillah, dan para ulama tidak menyebabkan manusia berasa aman, berasa selesa dengan azab Allah. Mereka akan timbulkan jangan bermaksiat, takut kepada azab Allah. Allah syadidul iqab, Allah syadidul azab. Jadi kita kena tahu benda ini. Jadi ini peranan para ulama, menyeimbangkan antara kembali kepada Allah, memberikan pengharapan kepada Allah, memberikan pengharapan kepada pelaku maksiat dan para pendosa bahawasanya rahmat Allah luas, tapi dalam masa yang sama mereka tidak memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, memberikan keselesaan kepada orang ramai dan para pelaku maksiat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. Sekiranya maksiat itu berlegar sekitar antara manusia dengan Allah sahaja, maknanya maksiat antara kita dengan Tuhan tanpa melihatkan manusia lain, iaitu tanpa melihatkan hak manusia lain, hak anak Adam yang lain, maka taubat itu ada 3 syarat. Falaha salasatu syurutin, kata Al-Imam An-Nawawi. Asy-syartul awal ataupun ahaduha, iaitu ahadus syurut, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, iaitu seseorang itu menanggalkan dirinya daripada maksiat tersebut. Dia stop, dia berhenti, dia menanggalkan maksiat daripada dirinya. 1. Wasani, syarat yang kedua, iaitu asy-syaratus tsani, ayyandama ala fi'liha, dia menyesal apabila dia melakukan maksiat tersebut. Dia menyesal atas maksiat yang telah dia lakukan. Ayyandama ala fi'liha, ayyandama ala maksiatin fa'alaha, dia telah bertaubat ke atas maksiat yang telah dia lakukan. Saya minta maaf, dia menyesal atas maksiat yang telah dia lakukan. Ada orang tanya saya, maksiat ni kalau tanda kita menyesal, adakah perlu kita menangis? Adakah perlu kita menangis dalam taubat ini? Jadi kita kata sebenarnya nadamah, an-nadamu, penyesalan ini adalah suatu perasaan. Selama dalam jantung hati seseorang itu dia rasa menyesal, dia rasa kecewa dengan diri dia, dia rasa bersalah atas dosa dan maksiat yang dia buat, itu telah memadai dalam memaknai perkataan penyesalan. Tidak disyaratkan menangis dalam taubat. Tetapi perlu kita tahu, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, menangis ni adalah salah satu cara nak menarik kasih sayang Allah. Itu. Menangis adalah salah satu cara nak tarik rahmat Allah. Allah kesian bila Allah tengok hamba dia menangis. Kalaulah ada seorang bayi, bila dia menangis, mak dia akan rasa kesian tengok anak menangis. Jadi mak dia akan usaha untuk memenuhkan kehendak bayi tersebut supaya dia berhenti menangis. Begitulah juga ayah dia. Bila seorang ayah tengok kepada anak menangis, ayah dia akan rasa kesian. Jadi apa sahaja anak dia punya yang boleh menghentikan tangisan itu, akan ayah dia usahakan
akan mak dia usahakan supaya apa? Anak ni berhenti menangis. Kerana apa? Kerana tangisan menarik rahmat Tuhan. Tangisan menarik rahmat Tuhan. Dan sebahagian ulama seperti Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan bahawasanya la yazalul abdu yabki, sentiasalah seorang hamba itu menangis, hatta yarhamahu sayyiduhu, sehinggalah tuan dia Allah akan merahmatinya, akan menyayanginya, akan mengasihaninya. La yazalul abdu yabki hatta yarhamahu sayyiduhu fayu'tiquhu minan nar, kata Malik bin Dinar. Sentiasalah seorang hamba itu menangis sehinggalah Allah akan rasa kesian tengok dia, lalu Allah pun membebaskan dia daripada api neraka. Jadi tangisan menjemput rahmat Tuhan. Walaupun dia bukan salah satu syarat dalam penyesalan, syarat dalam penyesalan ni adalah menghadirkan perasaan menyesal. Itu sahaja. Bukan syarat menangis. Tetapi sekiranya kita menangis, terutamanya dalam taubat, dalam penyesalan kepada Allah, maka di situ akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu merupakan suatu taubat. Penyesalan itu merupakan suatu taubat. Tetapi bukanlah syaratnya kena menangis. Kalau nak menangis, itu adalah kebaikan. Tidak ada salah kalau seseorang nak menangis dalam taubatnya kepada Allah. Bahkan kata Malik bin Dinar lagi, al-buka'u indal khati'atu, ataupun al-buka'u ala zambi, sesungguhnya menangis atas dosa yang dilakukan, yahuttul khati'ah, akan memadamkan dosa-dosa yang kita lakukan, kama tahuttur rihu al-waraqal yabis. Menangis atas dosa yang dilakukan akan memadamkan dosa-dosa tersebut sebagaimana angin yang kuat menghilangkan daunan-daunan yang kering atau dedaun yang kering. Jadi maknanya apa? Kita tengok angin. Angin ni bila dia datang, dia terbangkan semua daun-daun yang kering tu pergi jauh, hilang, kawasan tu bersih. Kenapa? Ditiup angin. Jadi Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, beliau kata, dosa-dosa kita ni kalau kita menangis, maka tangisan itu akan menghapuskan dosa sebagaimana sebagaimana angin yang kuat menerbangkan daunan-daunan yang kering. Sebab itu saya jujurnya ada sebuah kitab yang saya beli masa saya belajar dahulu di Jordan. Kitab tu tajuk dia singkat sahaja, Al-Buka'u min khasyatillah, menangis kerana takut kepada Allah. Lalu dibagilah fadilat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ayat Al-Quran yang menyebut tentang fadilat-fadilat menangis ini. Jadi kita kena banyak menangis, dalam erti kata walaupun bukan salah satu syarat taubat tu kena menangis, tetapi syarat taubat itu pertama sekali dia mestilah menanggalkan maksiat daripada dirinya, dia kena stop, kena berhenti. Syarat taubat yang kedua adalah dengan menyesal. Menyesal atas dosa yang dia lakukan, menyesal atas maksiat yang dia buat. Dan syarat yang ketiga, hadirin dan hadirat, ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia mestilah berazam untuk dia tidak mengulangi kembali. Jadi itulah taubat. Maknanya pertama kita berhenti daripada maksiat. Keduanya kita menyesal atas maksiat. Dan yang ketiganya kita berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Baik. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuh. Sekiranya gugur salah satu daripada syarat-syarat ini, maka tidak sah taubat dia, kata Al-Imam Nawawi. Maknanya tak cukup satu, tak sah dia punya taubat.
Jadi kadang-kadang saya antara perkara yang suka saya perbetulkan, kadang-kadang kefahaman masyarakat kita ini apabila kita sebut tentang taubat, yang berlega di fikiran dia adalah semayang taubat. Itu. Sebenarnya salat taubat ni bukan bahagian daripada taubat yang kita maksudkan. Salat taubat ni bukan bahagian daripada taubat yang kita maksudkan. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah dengan 3 syarat yang kita dah sebut ini, dia berhenti daripada maksiat, dia menyesal atas maksiat, dia berazam untuk tidak ulangi maksiat, dia telah dianggap bertaubat sekalipun dia tidak salat sunat taubat. Jadi kita kena jelas bahawasanya salat sunat taubat bukan syarat taubat. Tetapi kalau dia nak buat, maka dianjurkan, dialu-alukan, silakan kalau sesiapa yang nak salat. Tetapi kalau kita katakan taubat itu, taubat merujuk kepada apa? Merujuk kepada 3 syarat ini. Pertama apa? Berhenti. Kedua apa? Menyesal. Ketiga, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Sebab itu Al-Imam Nawawi mengatakan taubat wajib. Tetapi salat tadi itu apa kita panggil? Salat sunat taubat. Jadi benda itu sunat. Yang wajib adalah taubat kepada Allah. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ni bila kita sebut taubat, berapa rakaat ustaz? Dia terus tergambar dalam fikiran dia salat sunat. Tetapi taubat dia lebih, orang kata, luas daripada sekadar salat sunat. Taubat ni meliputi 3 syarat tersebut. Jadi bukanlah melazimkan seseorang yang nak bertaubat kena semayang. Tak semestinya. Jadi selama seseorang itu dia berhenti, kemudian dia rasa menyesal, kemudian dia berazam untuk tidak ulangi kembali, itu telah dianggap sebagai taubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan biasa dengar tentang kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa itu. Dan lelaki ni, dia sebenarnya dia nak berhenti daripada melakukan pembunuhan. Akhirnya dia menggenapkan pembunuhan yang 100, tetapi dia rasa menyesal, dia rasa nak berubah, dia rasa tak nak buat lagi dah. Lalu dia pun tanyalah kepada seorang ulama. Maka ulama tu kata, tidak ada halangan antara kamu dengan taubat, tetapi pergilah kamu ke negeri sekian, fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Kerana di sana adanya orang ramai yang sentiasa ibadah kepada Allah, maka hendaklah kamu ibadah kepada Allah bersama dengan mereka. Lelaki ni pun memulakan perjalanan dia nak bertaubat kepada Allah. Tapi di pertengahan jalan Allah takdirkan dia mati, maka datanglah 2 malaikat. Satu malaikat azab, satu lagi malaikat rahmat. Malaikat azab nak tarik dia kerana dia ni banyak membunuh. Malaikat rahmat nak tarik dia kerana dia ni dalam perjalanan untuk ke tempat yang dia nak berubah ni. Jadi nampak lelaki ni tak pergi pun kepada salat taubat, dia tak buat pun salat taubat. Tetapi apabila datang satu malaikat untuk menjadi pemutus, untuk menjadi hakim, pengadil antara 2 malaikat ni, malaikat azab dengan malaikat rahmat, maka dia memberikan saranan. Cuba kamu berdua ini ukur jarak mana yang lebih dekat. Jarak dia dengan tempat yang dia nak pergi ataupun jarak dia dengan tempat yang dia telah tinggalkan. Akhirnya diukur, dan apabila diukur jarak dia dengan tempat yang dia nak pergi itu lebih dekat. Bahkan sebahagian riwayat hadis, dia ni apabila dia ni merasakan yang dia nak mati ketika dalam perjalanan tu, dia macam mendepangkan dada dia ke tempat yang dia nak tuju. Dalam riwayat sebut begitu, riwayat hadis yang sahih. Sebenarnya lelaki yang nak bunuh 99 nyawa ni, seolah-olah dia dah ada rasa-rasa yang dia nak mati. Jadi dalam perasaan tersebut yang dia rasa dia nak mati tu, maka dia orang kata mendepangkan dadanya, dia menghalakan dadanya ke tempat yang dia nak pergi tersebut. Seolah-olah dia isyarat dia nak benar-benar nak bertaubat. Tapi dalam ini sebenarnya dia dah berhenti, kemudian dia dah ada rasa menyesal,
kemudian dia dah dalam hatinya dah ada keazaman untuk tidak. Jadi itulah menjadikan taubat dia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu tidak pernah mendirikan salat taubat. Tetapi salat taubat kita kata warid. Ada riwayat, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ke arahnya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yuznibu zamban", tidak ada seorang hamba yang telah melakukan satu dosa, kemudian dia itu bersuci, dan dia itu orang kata melakukan sucian dalam arti kata wuduknya itu wuduk yang sempurna, kemudian summa yakum, dia berdiri, fayusalli, dan dia mendirikan salat sebanyak 2 rakaat, kemudian setelah dia selesai dia istighfar kepada Allah, melainkan Allah akan ampunkan dia. Itulah isyarat. Maknanya Nabi kata, kalau kita buat dosa, seseorang hamba tu sekiranya dia buat dosa, kemudian dia pun ambil wuduk, dia ambil wuduk, fayuhsinut tuhur, kemudian dia pun memperbaiki wuduk dia, summa yakumu fayusalli, dia bangun dan dia mendirikan salat, lalu dia selepas selesai salat dia istighfar kepada Allah, dan selepas dia istighfar tu maka Allah akan ampunkan dia, kata Nabi SAW. Lalu Nabi kita SAW kata, membaca firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan kejahatan, aw yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya dengan maksiat, summa yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, nescaya dia akan mendapati yang Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita katakan begitu, wa may ya'mal su'an, siapa yang buat jahat, au yazlim nafsahu, atau zalimi diri dengan maksiat, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, yajidillaha ghafurar rahima, dia pasti akan mendapati yang Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, berbalik kepada kata-kata Al-Imam An-Nawawi ini, wa in kanatil ma'siyatu, sekiranya maksiat yang dilakukan tersebut tata'allaqu bi adami, terkait dengan hak anak Adam, fasyurutuha arba'ah, maka syarat dia taubat ni ada 4 pula, iaitu 3 yang tadi tu, berhenti, menyesal, berazam untuk tidak mengulangi kembali, dan ditambah pula dengan asy-syaratur rabi', dengan syarat yang keempat, iaitu wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, iaitu dia mesti memulangkan kembali hak pemilik hak tersebut yang telah dia zalimi dan telah dia lakukan maksiat. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih, sekiranya hak tersebut berbentuk harta, dia curi duit orang, dia duit rasuah, duit haram dan seumpamanya, dia melakukan kezaliman melalui harta orang, maka dia kembalikan harta tu kepada pemiliknya. Wa in kana had, kalaulah hak itu adalah hak yang melibatkan hukum hudud, had qazaf sebagai contohnya, dia menuduh orang melakukan maksiat zina dan seumpamanya, makkanahu minhu aw talaba afwahu, jadi dia sama ada dia nak menghadapi hukuman yang telah ditentukan, ataupun dia minta maaf kepada orang yang dia tuduh tersebut. Wa in kanat ghibah, kalaulah dosa yang dia lakukan dengan manusia itu adalah dosa mengumpat, maka hendaklah istahallahu minha, hendaklah dia minta maaf kepada orang yang pernah dia umpat tersebut. Jadi dia tengok, kalau dosa kita dengan manusia ni dosa kategori macam mana, dosa yang mengaitkan harta ke, dosa yang mengaitkan maruah, ataupun yang yang berkait dengan isu fitnah, isu maruah, isu mengumpat dan seumpamanya. Kalau harta, wajib kita pulangkan balik, duit curi wajib pulangkan. Dan kalau berkait dengan ribah, mengumpat,
Maka para ulama kata, pertama sekali orang yang mengumpat orang lain, dia kena minta maaf kepada orang yang dia umpat tersebut. Satu. Tapi para ulama dia beri keringanan. Mereka kata sekiranya dia khawatiri kalau kita ni memberitahu tentang keadaan tersebut akan menyebabkan kita ini, orang kata, bertambah pula masalahnya, bertambah parah lagi. Maknanya mungkin kalau dia tahu, awak ngumpat saya je dulu, mungkin akan menyebabkan perbalahan, pergaduhan, perpecahan dan seumpamanya. Jadi para ulama beri keringanan. Mereka kata tak perlu bagi tahu, tetapi memadailah kalau kita ini memohon ampun kepada Allah kepada orang yang kita umpat. Contoh kita kata, ya Allah, kau ampunkanlah si fulan kerana aku telah mengumpat dia dulu. Ampunkanlah si fulan. Sebahagian ulama kata kafaratul ghibah an tastaghfira liman igtabtahu. Kafarah, penghapusan dosa bagi perbuatan ghibah adalah kamu mohon ampun kepada Allah akan orang yang kamu ngumpat tersebut. Istighfar. Macam kita kata, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, kau ampunkanlah si fulan, aku pernah ngumpat dia, aku pernah ngumpat dia. Satu. Selain daripada itu, kata para ulama juga, kalau kita pernah mengumpat seseorang dalam majlis dengan 2-3 orang lain, maka cara nak kita tebus dosa tersebut adalah dengan kita menyebut kebaikan dia dalam majlis yang sama. Maknanya mungkin next majlis ataupun akan datang kita rasa menyesal, kita kata, dulu aku pernah kata kepada orang ni, tapi sebenarnya orang ni adalah hakikat dia orang yang baik, orang ni hamba Allah yang soleh, orang ni sekian dan sekian, orang ni dia tak pernah mengumpat aku sama macam aku mengumpat dia. Kita sebut kebaikan dia. Jadi bila kita sebut kebaikan orang yang kita mengumpat, maknanya secara tidak langsung kita telah memadamkan dosa-dosa mengumpat kita itu. Kerana apa? Yang baik akan memadamkan yang buruk. Cerita yang baik akan memadamkan cerita yang buruk. Sebab itu Allah kata, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan memadamkan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, kata penulis kitab, wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, dan wajib untuk kita bertaubat atau wajib bagi seseorang itu bertaubat daripada setiap dosa yang telah dia lakukan. Fa in taba min ba'dihha, sekiranya dia bertaubat daripada sebahagian sahaja dosa dia, sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dhalika dzamb, maka sah taubatnya di sisi para ulama terhadap dosa tersebut. Maknanya dosa dia ada banyak. Dia ada dosa mencuri, dia ada dosa mengumpat, dia ada dosa itu, dosa ini. Tetapi dia bertaubat daripada dosa mengumpat. Maka di sisi para ulama, yang Allah terima, yang sah taubatnya adalah pada dosa mengumpat, tapi tidak pada mencuri. Tapi kalau dosa mencuri pun dia dah bertaubat, dosa mengumpat pun dia dah bertaubat, dosa minum arak pun dia dah bertaubat, maka yang tu semua dosa dia dah terampun. Wa baqiya alaihi al-baqi, maka kalau dia bertaubat satu dosa je, satu dosa itu je yang Allah terima, tetapi yang dosa-dosa lain masih berbaki. Lalu kata al-Imam an-Nawawi, wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah. Sesungguhnya telah jelas dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi serta ijma' para ulama akan kewajipan bertaubat. Jadi taubat ini hukumnya wajib atas setiap maksiat dan dosa, baik dosa kecil, baik dosa besar. Jadi jelas kefahaman kita pada pagi ini. Jelas kefahaman kita pada pagi ini. Jadi saya rasa cukup dan memadai sekadar itu, hadirin dan hadirat. Saya pohon ampun kepada Allah Azza wa Jal jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Jika ada apa yang saya sampaikan tidak tepat, maka saya alukan pembetulan dan teguran. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir menonton. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.